Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan soalan yang berkaitan. Dan anda juga boleh mendengar melalui MyTV saluran 726. Dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk petang ini, sebagaimana yang saya beritahu minggu lepas, bila selesai membicarakan berkaitan dengan fardu wudu, bicara berkaitan dengan niat dan tertib, kitab Safinatun Najah akan membicarakan berkaitan dengan air. Dalam kitab Safinatun Najah tidak didatangkan pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika kita berwuduk. Jadi, sebenarnya saya sebut minggu lepasnya dan minggu sebelumnya, saya akan tangguh sementara baca kitab Safinatun Najah. Saya akan membicarakan berkaitan dengan perkara disunatkan berwuduk tanpa baca kitab lah. Di hadapan saya ni dalam konti ni adalah kitab sebagai sandaran saya lah untuk membicarakan perkara sunat ni. Kitab sandaran saya pakainya kitab Fathul Mu'in lah. Dan kitab Fathul Mu'in dia membicarakan berkaitan dengan sunat wuduk ni agak terperinci, agak detail. Jadi bukan saya baca kitab Fathul Mu'in, jangan salah faham. Hanya saya akan jadikan sebagai sandaran untuk membicarakan satu-satu perkara yang disunat ketika berwuduk. Jadi untuk sementara sidang pendengar simpan dululah kitab Safinatun Najah. Seeloknya sidang pendengar ada buku catatan lah untuk membicarakan berkaitan dengan perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Tetapi sebelum saya masuk pada pembicaraan perkara yang disunat ketika berwuduk, saya nak jawab satu soalan minggu lepas yang saya tak sempat nak jawab. Kemudian saya akan sambung sedikit pembicaraan berkaitan dengan niat wuduk. Saya akan sambung sedikit pembicaraan berkaitan dengan niat wuduk. Berkaitan dengan niat. Niat wuduk tu macam mana? Adakah niat tu bersusung ke macam mana? Itu saya akan tambah sedikitlah pembicaraan. Soalan minggu lepas. Soalan minggu lepas ni memanglah soalan tu tidak berkait dengan tajuk pembicaraan. Sebagaimana saya sebut berulang kali, seeloknya kemukakan soalan yang berkaitan dengan tajuk yang sedang dibicarakan untuk dapat kita fokus pembicaraan. Tetapi terkadang
yang bertanya tu dia soalan yang perlu pada jawapan segera. Nak tunggu sampai tajuk dia mungkin lambat. Boleh lah. Tapi kalau soalan yang tidak berkaitan dengan tajuk pembicaraan, saya tidak akan jawab segeralah. Sama ada saya jawab di hujung slot ni talakis penajar ni ataupun sebelum, begitu je lah. Bukan tolak terus soalan yang tidak berkaitan. Cuma yang saya sentiasa ulang-ulang soalan yang berkaitan, sebab dia kita belajar ni ketika tajuk pembicaraan kita fokus satu-satu. Dia kalau berbentuk soalan, dia apabila tidak ada kitab di hadapan, yang mana terkadang jawapan pun tidak terperinci, maka tak akan selesai apa yang kita muskil. Tapi begitulah, ada soalan yang mendesak, soalan perlu jawapan segera, kena soal jugalah. Tapi kaedah kita belajar ilmu ni bukan berbentuk soalan. Kaedah kita belajar ilmu ni adalah kita berkitab, fokus pada satu-satu tajuk pembicaraan dia gitu. Ada juga orang ni, sebab ada guru-guru dia baca kitab di awal separuh masa, kemudian soal jawab kemudian. Ada orang yang pada masa berkitab tu dia tidak fokus. Dia tak berapa beri tumpuan. Dia lebih tumpuan pada soalan yang kemudian soalan umum. Seumpama tu kita tak akan dapat ilmu yang kemah lah kalau seumpama tu. Jadi peringkat mula-mulanya setengah guru dia baca kitab, fokus kitab, kemudian diberi peluang untuk soalan umum. Kita ambil lah peluang untuk soalan umum tu, tapi hak kaedah nak dapat ilmu yang kemahnya, kaedahnya berkitab satu-satu tajuk, fokus satu tajuk, muskil tak jelas, aku mukakan persoalan hak tajuk yang kita bicara, yang kita muskil, yang tidak jelas. Tu kaedah untuk dapat ilmu yang kemah lah, yang ilmu yang mata. Soalan sebagai tambahan. Jadi soalan hak minggu lepasnya saya tak sempat nak jawab. Soalan daripada Siti Zubaidah berkaitan dengan sudah semayang sedar sehelai rambut terkeluar. Sehelai rambut terkeluar, maka solatnya tidak sah. Maka wajib solat semulalah. Itu tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Bila selesai solat, nyatalah sehelai rambut terhulu keluar, memang solat tu tidak sah, wajib diulangi kembali. Ini dalam mazhab Syafi'i kita lah. Dalam mazhab Syafi'i kita wajib diulangi kembali. Cuma kalaulah tengoklah juganya, terhulu sehelai rambut di pipi contohnya, sidang pendengar, terhulu sehelai rambut di pipi. Tengok dululah rambut tu rambut kepala ke, ataupun contohnya bulu muka ke. Bulu muka mari mana pula panjang ni. Jangan lupalah masa membicarakan fardu wuduk yang kedua, membasuh muka, saya sudah tekan dah berkaitan dengan kawasan muka dan bulu yang tumbuh dalam kawasan muka, yang ianya bukan aurah lah, sebab aurah ni hak bulu yang tumbuh dalam kepala. Mana jangan lupa sidang pendengar, tengok sehelai rambut yang panjang terkeluar melalui pipi. Tengok, kena-kena bulu yang tumbuh di tepi telinga, di tepi telinga sebelah pipi tu. Itu bulu apa tu? Itu bulu sideburn. Izar sideburn. Maka sideburn tu adalah bulu muka, bukan bulu kepala. Bila bulu muka, tak batas semayang lah. Sebab muka bukan aurah di dalam sembahyang. Maka bulu sideburn yang tumbuh di muka, ianya juga bukan aurah di dalam sembahyang.
yang saya tekan dahulunya, ketika membasuh muka orang perempuan, pastikan baik-baik bulu saibeng dikeluarkan sekaliannya. Bulu saibeng ni sedang pendengar, dia panjang lah macam bulu yang tumbuh di dalam kawasan kepala lah. Dia panjang. Jadi bulu saibeng pun panjang. Jadi kalau kira lah satu-satulah bulu muka yang tumbuh panjang sebagai bulu kepala, bagi perempuan adalah saibeng lah. Kalau lelaki ni bulu saibeng lagi, jambang lagi, misa lagi, janggut lagi. Orang lelaki banyak lah bulu muka yang akan tumbuh panjang. Adapun kalau orang perempuan, satu sahaja bulu muka yang jadi panjang. Kan kita kan bulu kening, bulu mata dia takkan jadi panjang. Jadi perempuan satu je bulu yang tumbuh dalam kawasan muka orang perempuan. Jambang tidak ada, misa tidak ada, janggut tidak ada. Orang perempuan satu je lah bulu muka yang akan jadi panjang adalah bulu saibeng. Ni saibeng ni bahasa Terengganu lah, saibeng ni. Tapi kenallah saibeng ni, bulu yang tumbuh di tepi telinga sebelah pipi. Itu adalah bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka. Ketika membasuh muka, orang perempuan kitanya kena cermat buat keluar habis bulu saibeng tu. Cuma kadang-kadang orang perempuan dia nak mudah sikit, dia akan kerak. Dia pendekkan, kerak. Tapi bulu tu tetap ada. Cuma tak panjang lah. Kalau tak kerak jadi panjang sampai ke dada, dia kerak. Kerak lah lagi mudah sikit nak basuh. Tapi tetap ada. Tetap bulu saibeng wajib buat keluar ketika membasuh muka. Jadi kalaulah ada sehelai bulu terkeluar di tepi muka kita, sudah semayang, Allah ada sehelai bulu yang keluar. Sehelai bulu yang keluar. Tarik. Tarik. Oh, tengok tumbuh di kawasan muka, iaitu bulu saibeng. Tarik. Oh, tumbuh di kawasan kepala. Maka bulu yang tumbuh di dalam kawasan kepala, rambut, ianya adalah aurah. Sembahyang tersebut wajib diulangi kembali. Ini hak soalan minggu lepas. Kemudian ada satu soalan tu, kalau rambut itu yang tercabut daripada akar dia, macam mana ustaz? Dah bulu cabut tak ada kena-mena dah. Apa masalah kalau bulu dah tercabut? Bulu yang sudah tercabut, tak ada kena-mena lah tu. Sebab bulu kalau sudah tercabut, tu bukan aurah kita dah. Kalau tercabut, kalau aurah juga, kerak rambut, hak ada dalam tempat buang rambut tu, macam mana semayang kitanya, hak tercabut, itu bukan kira rambut kita dah tu. Bila tercabut, bukan kira rambut kita. Itu bukan aurah. Gini je. Rambut tercabut banyak ni. Atas bantal ada rambut tercabut. Disikat rambut, ada rambut tercabut. Nanti masa nak semayang kena tutup ke? Tak ada kena-mengena dah. Rambut itu tercabut, itu tak ada dah. Itu bukan aurah di dalam sembahyang waktunya. Kemudian sebelum saya pergi kepada nak membicarakan perkara yang disunat tekan 3 berwuduk, saya nak sentuh sedikit lagi lah berkaitan dengan niat. Yang mana saya sudah bicara dahulu, niat ketika membasuh muka. Itu jelas. Niat ketika membasuh muka. Kemudian kita ni, niat ni, yang mana yang saya bicarakan niat dahulunya, 2 niat lah yang masyhurnya. Saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Saja aku mengambil wuduk kerana Allah. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Jadi ketika kita membasuh muka, ini bicara bab niat wuduk, dan saya kadang-kadang saya tambah pula dengan contohnya niat sembahyang. Niat sembahyang ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar
saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Itu kalau niat semayang. Jadi ketika membasuh muka, kita berniat wudu. Ketika takbiratul ihram, kita berniat sembahyang. Dia niat-niat ni bukan bersusun. Mana? Saja aku mengambil wudu. Tu. Saja aku qasad mengambil wudu ta'yin. Saja aku sembahyang fardu zuhur. Qasad ta'ruk ta'yin. Susung gitu, itu bukan panggil niat sidang pendengar. Itu dipanggil hadisun nafsi. Kita bercakap di dalam hati. Apa nak bercakap dalam hati? Kalau bercakap di lidah, kita berlafaz niat. Nawaitul wudu'a, nawaitu raf'al hadasil asghar. Itu kalau kita berlafaz dengan lidah. Usolli fardhu zuhri, itu kita berlafaz dengan lidah. Sekarang ni, jika kita membasuh muka, hati kita pun, saja aku mengambil wudu kerana Allah. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah. Kita Allahu Akbar, saja aku semayang fardu zuhur kerana Allah. Jadi itu dia panggil sidang pendengar bercakap di dalam hati. Itu bukan niat. Niat-niat ni aradun la yang kasimu awalahu akhirah. Dia tak ada susung hak awal, hak akhir, dia tak ada. Dia niat lah gitu ya. Qasad dan ta'yin tu sekali jalan. Sekali hadir di hati. Saja aku mengambil wudu kerana Allah. Mana serentak di hati. Itu niat. Adapun kita duk bercakap dengan hati, dalam hati, saja aku mengambil wudu kerana Allah, saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah, itu dipanggil hadisun nafsi. Bercakap dalam hati itu bukan niat. Sidang pendengar, jangan berhenti setakat ni. Kalau berhenti setakat ni, jadi huru-hara lah. Memang hak kita bercakap dalam hati itu bukan niat yang sebenar. Tapi sudah memada. Sudah memada. Memada macam mana kalau dikatakan ianya bukan niat, ianya bercakap dalam hati. Begini sidang pendengar. Hati kita bercakap sama macam lidah kita bercakap. Hati kita bercakap, lidah kita bercakap, sama je. Ni bercakap dengan lidah, keluar perkataan. Tu bercakap dalam hati, tak keluar perkataan lah, tapi sama je. Apabila lidah kita berkata-kata, apabila hati kita berkata-kata dalam hati, bila lidah kita berkata-kata, dalam hati itu ada niat yang sebenar. Pada hati kita berkata-kata, di dalam selapis lagi tu ada niat yang sebenar. Jadi dengan hati berkata-kata tu sudah memada. Sebab contoh ginilah. Contoh hati macam saya sekarang ni bercakap. Apa yang saya cakapkan berserta memang ada kosak di hati untuk saya menyebut satu-satu perkataan. Bukan kata bercakap tanpa ada niat di hati untuk menyebut satu perkataan. Tu jadi seperti kita terlancar lidah. Daripada mulut berkata-kata, dalam hati ni nak sebut perkataan tu. Jadi nak sebut tu serta dengan hati. Nak sebut satu perkataan serta dengan hati. Manapun lidah berkata-kata, dalam hati tu ada nak tu. Tu dia panggil niat. Sama juga apabila kita basuh muka, ni hati kita saja aku mengambil air semayang kerana Allah. Hati berkata-kata, maka di dalam tu ada niat nak mengambil air semayang. Jadi maknanya, walaupun hati berkata-kata ketika berwuduk, hati berkata-kata ketika takbiratul ihram, itu bukan niat sebenar, tetapi sudah memada. Gitu je.
Jadi kadang-kadang kita ni orang awam yang banyak dosa, yang banyak lalai. Jadi nak dapat niat yang sebenar pun terkadang dapat, terkadang tidak. Itu bukan niat yang sesempurnanya, bukan. Ya dia panggil muqaranah kamaliyah, tu bicara yang tinggi lah. Serta niat hak sempurna. Dia nak dapat niat yang sempurna ni, hati yang hampir dengan Allah, hati yang memang terikat sangat-sangat dengan ibadah. Hati ni terikat dengan sembahyang. Hati terikat dengan sembahyang. Ternanti-nanti sembahyang di hati. Jadi ketika berwuduk tu memang hatinya fokus dah. Ada ni, bukan kata sembahyang je fokus dah ni, sebab bermunajat dengan Allah Ta'ala. Ketika berwuduk tu hati dia fokus dah. Dengan berwuduk hati dia fokus dah. Sebab wuduk tu mengangkat hadas yang ada pada kita, hadas kecil. Dan wuduk tu mengkifaratkan dosa. Jadi bagi orang yang hati dia sangat merindui untuk bermunajat dengan Allah dalam sembahyang, ketika takbiratul ihram dia dapat niat yang sempurna, ketika berwuduk dia dapat niat yang sempurna. Sebab dalam berwuduk tu penuh dengan adab-adab yang dipelajari ketika berwuduk. Penuh dengan adab. Tidak akan berwuduk dalam keadaan aurah terbuka. Berwuduk aurah terbuka, wuduknya sah. Wuduk dalam keadaan telanjang, wuduknya sah. Dia wuduk dalam keadaan telanjang sebab dia baru sudah mandi. Baru sudah mandi dia telanjang, dia wuduk dalam keadaan telanjang, sah. Tapi adabnya di mana? Jadi orang yang hubungan hati rapat dengan Allah, bukan kata semayang. Wuduk tu sudah satu perkara yang dinanti-nanti. Besarnya wuduk ni mengangkat hadas dan mengkifaratkan dosa dan mengangkat darajah. Jadi orang seumpama inilah yang ada kedudukan yang tinggi di sisi Allah akan dapat niat yang sebenar-benar, bukan setakat yang sebenar-benar, niat yang sempurna. Kita orang awam yang banyak dosa, yang banyak lalai, nak dapat niat yang sebenar, yang rekah je niat sebenar ni pun tak dapat juga. Tapi alhamdulillah, agama ni mudah. Ad-dinu yusrun. Agama mudah. Agama tidak payah. Agama mudah. Bukan kata nak ambil wuduk, Allah rumiknya lah agama ni. Rumik macam mana? Sekali ambil wuduk, Allah basah habis. Baju kain basah belaka. Nak selesai berwuduk tu macam pucat muka. Macam kita kata satu pekerjaan yang sangat membebankan. Satu pekerjaan yang sangat membebankan. Satu pekerjaan yang sangat membebankan. Siapa tai nak semayang pulak. Siapa tai nak semayang pulak, Allah lah. Apa nak semayang ni? Nak boleh ke takbir tu pucat muka-muka ni, payahnya lah. Jadi seolah-olahnya agama tu memberati. Tidak. Agama tidak memberati. Agama cukup mudah. Agama cukup mudah. Jadi kena mengaji molek lah. Mana tak timbul lah kalau kata nak niat wuduk pun payah, niat semayang payah, belajar molek. Belajar molek. Tenang je. Orang ramai kan wuduknya tenang sahaja. Masa nak takbir, Allahu Akbar, tenang sahaja. Bukan takbir ni macam nak buka bunga silap nak takbir ni. Dan keadaan lah tak normal orang panggil. Seperti panggil apa? Something wrong orang panggil. Tak normal. Masa berwuduk pun tak normal. Masa takbir nak sembahyang pun tak normal. Tu kena perobat tu. Tu kena perobat. Ada penyakit lain, penyakit waswas dia panggil. Jadi maknanya ketika berwuduk
basuh muka, hati pun berkata-kata, saja aku main wuduk kerana Allah, saja aku mengadah kecil kerana Allah. Sudah memada. Tapi itu bukan niat yang sebenar. Dia ada niat di dalam tu selapis lagi. Dia niat ada selapis lagi di dalam tu. Tapi memada dengan hati berkata-kata. Kemudian sesalah membicarakan berkaitan dengan niat wuduk. Tadi ada satu soalan, niat tayamum, martabat niat tayamum macam mana. Hak tu nak kena pindah stesen lain tu. Tu stesen radio lain tu. Saya membicarakan berkaitan dengan martabat niat tika tayamum. Itu stesen radio lain lah. Fokus pada radio lain. Sekarang ni kita hanya nak tambah sedikit sahaja hak berkaitan dengan niat wuduk. Macam saya sebut tu lah, dia kalau nak tukar tu jadi panjang bicara. Persoalan hak berkaitan dengan martabat niat ketika bertayamum. Itu stesen radio lain. Fokus pada stesen radio tu. Jadi saya nak pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Tangguh sementara kitab Safinatun Najah, dan kemungkinan tangguh kitab Safinatun Najah ni beberapa minggu jugalah. Beberapa minggu juga. Kita nak dapat kesempurnaan ketika berwuduk. Perkara-perkara sunat ketika berwuduk kita nak menyempurnakan. Mungkin beberapa minggu ditangguhkan sementara kitab Safinatun Najah. Jadi perkara-perkara yang disunatkan ke berwuduk ni dia banyak. Banyak perkara-perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Ada kitab menyatakan sekitar 30 perkara. Ada kitab mengatakan sekitar 50 perkara. Dia berpuluh-puluh perkara yang disunatkan ketika berwuduk. Disunatkan ketika berwuduk ni amat banyak. Saya nak mulai dengan macam saya sebut tadilah, saya jadikan rujukannya kitab Fathul Mu'in. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in dimulai dengan perkara yang disunat ketika berwuduk, dimulai dengan bismillah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua belah tangan, kedua pergelangan tangan. Kemudian bersugi. Itu dalam kitab Fathul Mu'in. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh dua tangan. Kemudian bersugi, berus gigi. Kemudian berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Jadi bersugi selepas membasuh pergelangan tangan, sebelum daripada berkomo-komo serta memasukkan air ke dalam hidung. Yang mana dalam mazhab Syafi'i kitanya, di mana kau letak bersugi, memang ada dua pandangan. Satu pandangan bersugi adalah sebelum daripada membasuh tangan. Ada pandangan bersugi sebelum daripada membasuh tangan. Ada pandangan bersugi selepas daripada membasuh tangan. Jadi insyaAllah nanti saya akan pericilah selepas saya membicarakan berkaitan dengan bersugi. Kalau bersugi sebelum membasuh tangan, jadi Bismillahirrahmanirrahim akan dibaca ketika bersugi. Bismillahirrahmanirrahim sunat dibaca ketika bersugi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sunat qauli yang pertama.
kemudian bersugi sunat fi'li yang pertama. Kalau bersugi didahulukan sebelum daripada membasuh dua tangan. Kalau bersugi sebelum membasuh dua tangan, sebab ada di kalangan ulama-ulama mutaqaddimun, ulama yang bermazhab Syafi'i, yang terdahulu sebelum daripada Imam Nawawi, Imam Rafi'i, contohnya Imam Ghazali lah, mutaqaddimun. Bersugi adalah sebelum membasuh pergelangan tangan. Tapi nanti saya akan perincikan hak bersugi ni. Ni saya sebut cara ringkas dahulu, hak berkaitan bersugi ni. Jadi apabila bersugi itu sebelum membasuh tangan, jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim ni di permulaan kita berwuduk. Maka membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah ketika bersugi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dipanggil sunat qauli, sunat bacaan hak permulaan. Di saat yang sama bersugi, maka bersugi dipanggil sunat fi'li, sunat perbuatan yang pertama. Tapi kita biasanya Bismillahirrahmanirrahim kita baca ketika basuh pergelangan tangan. Jadi bererti Bismillahirrahmanirrahim sunat qauli, sunat bacaan yang pertama, membasuh pergelangan tangan sunat fi'li, sunat perbuatan yang pertama, bukan bersugi. Maka bersugi lepas daripada membasuh pergelangan tangan, barulah bersugi sebelum daripada berkomo-komo dan memasukkan air ke dalam hidung. Berkomo termasuk air hidung. Tu kalau kita letak bersugi selepas dia basuh tangan. Letak bersugi sebelum basuh tangan, maka baca bismillah adalah ketika bersugi. Sebab bismillah ni kita baca di permulaan kita berwuduk. Jadi kalau bersugi itu di permulaan, sunat fi'li yang permulaan bersugi, kemudian barulah basuh tangan, maka Bismillahirrahmanirrahim letaknya di awal. Mana awal? Bersugi. Kemana barulah? Pergi kepada sunat fi'li membasuh pergelangan tangan. Memang ada pandangan yang seumpama tu. Tapi saya pergi kepada susunan dalam kitab Fathul Mu'in, diletaknya bersugi selepas daripada membasuh pergelangan tangan. Nanti sampai kepada tajuk bersugi, saya akan perinci baliklah hak berkaitan dengan pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i berkaitan dengan di manakah kedudukan bersugi. Dan ada pandangan pula bersugi selepas basuh tangan bukan sebelum daripada berkomo-komo, bahkan letaknya bersugi adalah ketika berkomo-komo. Ada pandangan letak bersugi ketika berkomo-komo. Itu ada pandangan yang seumpama tu. Jadi saya akan susun baliklah bersugi tu. Saya nak fokus dahulu kepada membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana membaca Bismillahirrahmanirrahim ni sekurang-kurangnya Bismillah lah. Sekurang-kurang Bismillah. Nak comelnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang lebih afdan. Sebelum daripada membaca Bismillahirrahmanirrahim, disunatkan ta'awuz dahulu. Disunatkan ta'awuz dahulu. A'udzubillah. Ta'awuz, isti'azah dia panggil. Ta'awuz, isti'azah, a'udzubillah tu lah.
Membaca Bismillahirrahmanirrahim dipanggil basmalah. Alhamdulillah dipanggil hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim dipanggil basmalah. Alhamdulillah dipanggil hamdalah. A'udzubillah dipanggil ta'awuz ataupun isti'azah. Jadi sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim, sunat membaca a'udzubillah. Sunat membaca a'udzubillah. Kemudian bila kau membaca Bismillahirrahmanirrahim di ketika permulaan kita membasuh tangan. Jadi di saat kita membasuh tangan, itu sunat perbuatan. Di saat yang sama, lidah kita Bismillahirrahmanirrahim. Di saat yang sama, disunatkan hati kita berniat bahawa basuh tangan ini adalah sebagai wuduk. Dahulu saya sudah panjang bicara hak berkaitan dengan niat wuduk yang sebenar. Fardu wuduk yang pertama, niat adalah ketika membasuh muka. Fardu wuduk, rukun wuduk yang pertama, niat. Niat ni ketika membasuh muka. Membasuh muka ni sidang pendengar, kalau ikut susunan perbuatan wuduk, amalan wuduknya sudah duduk nombor 5 dah. Sidang pendengar. Sebab apa? Yang pertama, basuh tangan. Yang kedua, bersugi. Yang ketiga, berkomo-komo. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung. Yang kelima, barulah membasuh muka. Yang kelima, barulah membasuh muka. Jadi niat rukun wuduk yang pertama, letak di basuh muka. Jadi macam mana ni dengan perbuatan wuduk yang 4 perkara ni? Sebab innamal a'malu binniyat. Sah amal tu dia kena ada niat. Jadi niat ketika membasuh muka itu rukun wuduk yang pertama. Hak 4 perkara ni. Basuh tangan, bersugi, berkomo-komo, memasukkan air ke dalam hidung ni. Ni 4 amalan wuduk ni. Ni sebelum daripada basuh muka serta berniat. Maka ketika permulaan membasuh pergelangan tangan, sunat hati berniat. Saja aku basuh tangan sebagai sunat wuduk. Mana basuh tangan sebagai wuduk lah. Niat dia gitulah. Niat basuh tangan ni wuduk. Gitu. Kena niat. Jadi, mulut Bismillahirrahmanirrahim itu qauli bacaan. Fi'li perbuatan membasuh pergelangan tangan. Qalbinya, hatinya, niat. Basuh tangan sebagai wuduk. Maka basuh tangan boleh pada wuduk, bersugi, berkomo-komo, memasukkan hidung kemudian tu sudah masuk di dalam wuduk. Sebab sudah niat wuduk di permulaan basuh pergelangan tangan. Bukan tidak dinafikan, sidang pendengar. Ada pandangan ulama, niat wuduk rukun bukan ketika basuh muka, bukan ketika membasuh pergelangan tangan. Ada pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, niat wuduk adalah ketika membasuh pergelangan tangan. Niat fardu wuduk yang pertama tu, ia letak di membasuh pergelangan tangan. Itu pandangan dhaif lah. Pandangan yang muktamad, niat rukun wuduk yang pertama adalah ketika membasuh muka. Jadi kena niat yang berasingan pula ketika membasuh pergelangan tangan. Jadi ketika membasuh pergelangan tangan ni ada 3 sunat. Sunat qauli Bismillahirrahmanirrahim. Sunat fi'li perbuatan membasuh kedua belah tangan. Sunat qalbi, niat di hati basuh tangan sebagai sunat wuduk. Ni. Dia kita belajar ni ialah bukan belajar macam kita kata hak peringkat mula-mula macam budak-budak ni. Kita belajar ni perincian.
yang kita belajar masa budak-budak belajar di sekolah, rendah ke apa ke, itu permulaan sajalah. Permulaan hanya didatangkan satu-satu secara ringkas sangat. Itu untuk permulaan. Jadi kita nak buat amal ibadah ni, kita nak ilmu yang lengkap lah. Bukan ilmu setakat ilmu budak-budak yang hanyalah permulaan. Kita nak ilmu yang lengkap. Jadi walaupun berkait dengan sunat wuduk, kita kena bicara secara lengkap lah, secara terperinci. Sebab tu saya sebut dah tadi, kemungkinan kitab Safinatun Najah ditangguhkan beberapa minggu lah. Sebab banyak lagi ni nak membicarakan berkaitan dengan perkara disunat ketika berwuduk. Jadi sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim, sunat A'udzubillah. Selepas selesai membaca Bismillahirrahmanirrahim, sunat pula kita mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunat. Ini jarang diamalkan. Selepas mengucap 2 kalimah syahadah, sunat pula kita memuji akan Allah. Mana? Sekurang-kurang Alhamdulillah. Ni terkebasuh tangan ni. Alhamdulillah. Nak comelnya, Alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ni sebagai alat untuk bersuci. Ada. Ataupun nak lengkap laginya, selepas baca bismillah, syahadah 2 kali, kemudian baca alhamdulillahi alal islam wa ni'mati, alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Tu. Itu panjang sikit lah tu. Ataupun sekurang-kurangnya, alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ni untuk kita bersuci. Ataupun sekurang-kurang alhamdulillah. Itu sekurang-kurang. Kemudian ditambah pula oleh Imam Ghazali, selepas alhamdulillah tadi ni, baca doa Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Itu pula. Itu ditambah oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Selepas alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura, ataupun nak lengkap alhamdulillahi alal islam wa ni'matih, walhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Kemudian kita baca doa Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Ini selepas membaca bismillah, dua kali syahadah, kemudian memuji akan Allah, kemudian berdoa. Ini insya-Allah lah, di minggu hadapan saya akan ulang kembali lah. Di minggu hadapan saya akan ulang kembali, dan saya akan fokus lah secara satu-satu pembicaraan berkaitan dengan perkara disunat ketika berwuduk. Jadi minggu hadapan saya masih lagi bicara berkaitan dengan sunat membaca bismillah ketika membasuh pergelangan tangan. Bismillah sunat bacaan yang pertama. Membasuh pergelangan tangan sunat perbuatan yang pertama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.